Relax bro. Okey, kembali kita dalam episod podcast ke-44. Podcast Relax bro. Semua relax Semua relax. Jangan lupa relax follow kita di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify dan juga Apple Podcast. Tadi kita dah cerita pasal topik banjir. Now kita nak cerita sikit pasal topik politik lah dok. Okay. Dia kalau podcast Relax Bro ni kita pun dah declare dah banyak kali kita declare dah macam mana pun kita akan cerita sikit lah pasal politik. Mesti. Ni ada yang terbaru ni, PAS kan. PAS pun mula satu kenyataan, dia kata hari ini dalam sejarah adik Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi iaitu Abdul Hakim Hamidi mendaftarkan diri sebagai ahli parti PAS. Yang diumumkan oleh Yang di-Pertua PAS Bagan Datuk Muhammad Misbahul Munir Matsduki. Cerita ni kan, dia macamlah satu kejayaan besar oleh PAS yang saya rasa dia tak lebih kepada political scoring lah. Lebih daripada political scoring. Sebab bagi saya, dalam politik ni, saya tak nak pergi jauh lah. Contoh macam saya. Saya, UMNO. Orang tua saya, PAS. Adik saya, PKR. Jadi benda-benda macam ni, mengata tak pelik pun sebenarnya. Mungkin sebab nama apa yang berdaftar tu adik Presiden Parti UMNO. Macam Tan Sri Syahid Samad dengan Khalid Samad. Seorang UMNO, seorang Amanah. Karakter pun nampak memang berbeza. Siapa lagi? Saifuddin Nasution, YB. Dia PKR. Abang dia ke adik dia? Datuk Sahlan. Abang dia Datuk Sahlan pernah menjadi pegawai khas pada Datuk Seri Najib. Jadi benda-benda macam ni bukanlah benda pelik kan. Azmin Ali dengan Azwan Ali pun beza parti. Tapi saya tak tahu lah nak panggil Azwan Ali tu parti apa kan. Dia parti gajah ke apa tu? Itulah. Bukan gajah. Bukan. Kunci ke apa? Dia bukan parti. Yang saya tahu dia bukan parti Tupperware lah. Kunci. Dia bertanding gitu kan. Tapi I like that character. I suka betul karakter Azwan Ali ni. Tapi saya bukan suka macam mana. Saya duk imagine katalah dia menang. Riuh parlimen tu. Riuh parlimen tu, Masya Allah. Saya tak tahu macam mana. Saya tak berminat. Saya minat. Sebab parlimen kita ni, it's a fun place to watch. Amboi, tajam sarkastik yang tu. faham, yang pedih, pandai-pandai lah. Dah orang kata kan, pela-pela nak jadikan tempat saka segala lah. Saka betul lah. Bagi saka betul lah. Tapi itulah, bagi saya ni tak adalah bukan isu yang besar. Tak ada menggugat apa-apa pun bagi saya. Tapi tak tahulah dok, mungkin you ada nak tambah sikit pasal tak ni. Apa ni, simple je sama macam bagi sebutkan tadi. Tak ada apalah, parti politik ni semua platform. Gunakanlah kalau kita rasa platform tersebut platform yang baik, masuklah. Kalau platform tersebut platform yang tak baik, kita ada pilihan lain, pilihlah. Kita bebas memilih dalam situasi pelaksanaan ataupun sistem demokrasi dalam negara kita. Pilihlah nak mana nak pilih. Cumanya sampai nak jadikan benda tu polemik, tak adalah. Saya rasa benda tu kecil sangat lah. Kalau nak cari perbezaan yang ekstrim, contohnya Nabi Nuh dengan anaknya. Anaknya terus kekufuran. Nabi tu ayah dia? Ayah dia tu. Nabi Lut dengan isterinya. Beza. Nabi Musa dengan bapa angkatnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan bapa saudaranya. So itu perbezaan yang ekstrim lah. Kita tak bawa lah ke arah itu. Tetapi saya nak katakan bahawasanya pendirian manusia ni berbeza-beza. Dan dalam kerangka politik ni sebenarnya kita kena ambil jauh lebih tenang, lebih relax, lebih santai. Sekadar perbezaan platform itu tak menjamin kita berada di atas kebenaran. Okay? Tak menjamin. Mana-mana parti pun sikit gila. Mana-mana parti politik pun ada benda buat benda baik. Betul. Dan semua ada. Dan ada kesilapan. Tetapi semua parti politik ni, asasnya baik. Cuma mungkin pendirian objektifnya baik. Kaedah dia. Cuma mungkin pendirian pemimpinnya atau tindakan pemimpinnya ada 2-3 perkara yang mungkin salah ke, tersilap ke dan sebagainya. Itu biasa. Jadi pilihlah platform. Tahniahlah kepada Datuk Abdul Hakim Hamidi atas diterima oleh PAS. Masuk dan pada saya dia tak memberikan apa-apa kesanan impak pun kepada keabsahan UMNO. Wallahualam. Saya nak tambah sikit je pasal selalu benda-benda macam ni Dr. Fatul Bari kita lah cakap kan.
Kalau iman pun tak boleh diwarisi dok Oh, kalau iman pun tak boleh diwarisi, ini kan pula parti politik. Kan? Jadi pada penyokong-penyokong PAS, pemimpin-pemimpin PAS, kita ucapkan tahniah dengan pendaftaran ahli baru. Okey lah kalau nak skor pun Boleh lah. boleh lah skor lah, tapi tak ada apa sangat lah pun, tak ada beza pun. Yang ni direct lah, yang ni tak ada CP-CP, tak ada. Okey, ada satu lagi topik politik yang juga agak panas, Dok. Aduh. Yang ni saya rasa ramai yang dah tak relax. Sebab yang luar kenyataan pun tak relax. Ini adalah berkenaan dengan Datuk Seri Datuk Seri Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin. Beliau merupakan calon pilihan raya tahun GE15, Bagan Datuk, yang bertanding berhadapan dengan presiden kita, pemenang kerusi Bagan Datuk, yang kemudiannya dilantik sebagai Ketua Setiausaha Politik Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia cerita dia bila dia ada interview dengan podcast Apa Cerita. Podcast Apa Cerita. Dan dalam interview tu dia share lah, dia kata dia kalah dengan narrow margin 384 undi, tapi dia nak challenge. Dia kata dia nak mencabar perkiraan undi tu. Dan kemudiannya Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang ini dia share lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata jangan cabar, jangan cabar, dan memohon untuk Samsul Iskandar ni melihat pada bigger picture. Dan saya rasa bigger picture tu adalah untuk membentuk kerajaan perpaduan. Saya ada banyak persoalan sebenarnya. Bila dia keluar macam tu, saya banyak gila persoalan saya dalam otak ni, yang saya tak tahu saya nak bincang ke tak hari ni. Tapi dia membawa kepada banyak reaction dengan kritikan daripada pemimpin-pemimpin politik. Contohnya ialah Ketua Penerangan UMNO, Datuk Seri Azalina Osman. Dia balun lah. Dia kata claim Samsul Iskandar ni tak bertanggungjawab. Kalau dia kata ikutkan pengalaman, patutnya Samsul Iskandar tak keluarkan kenyataan sebegitu. Kemudiannya anak pada Datuk Seri Zahid, Nurul Hidayah, kata claim tu kalau betul lah kan, dan akan memberi warrant kepada MACC pula nak investigate. Lepas tu Electoral Watchdog Tindak Malaysia pun kata benda ni kalau betul, dan Samsul kena clarify betul-betul. And then benda ni kena diperjelaskan, mendapatkan orang kata penjelasan yang sejelas-jelasnya. So benda ni jadi unnecessary lah. Walaupun saya tahu Datuk Zaid Ibrahim pula kata apa pun kenyataan yang dikeluarkan oleh Samsul Iskandar ni, dia tidak memberi risiko ataupun tidak menggoyahkan hubungan coalition yang dibentuk oleh UMNO, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. So tapi ada satu yang saya nak tambah. Datuk Zaid Ibrahim pun ada cakap, dia kata mungkin sebab pengorbanan Samsul Iskandar tu tidak dibalas dengan setimpal setakat jadi ketua setiausaha politik. So itu antara reaksi-reaksi dan kritikan-kritikan yang diberikan kepada Datuk Seri Samsul Iskandar lah. Dok nak bagi pendapat ataupun nak saya terus dulu? Tu ke lu? Oh, dia tengok bagi dia point. Dia tengok kita punya point tu. Saya nak dengar lu. Saya rasa dalam kes ni, fakta yang pertama lah, sebagai seorang yang junior lah dalam politik ni, Dok, kalau nak dibandingkan dengan Dok yang paling agak berpengalaman, Samsul Iskandar ni is not a junior in politics. Dia ni seasoned politician. Ya. Dan sangat vokal. Dan sangat vokal. Ya. Dan saya jarang melihat kenyataan-kenyataan dia, kenyataan-kenyataan yang tak makan otak. Selalu kenyataan-kenyataan dia ni banyak kenyataan-kenyataan yang makan otak. Betul. Bermaksud saya tertanya-tanya. Yang pertama, adakah dia intentionally, dia memang ada intention nak membuka cerita tu? Dan jika betul ada intention, what is the real game? Apakah niat sebenar dia mengeluarkan cerita ni? Sebab apa? Bila dia cerita macam tu, orang akan start tanya keabsahan kemenangan presiden. Ini tak bagus dan tak healthy untuk proses demokrasi. Walhal keputusan telah diumumkan oleh SPRM dan dia sendiri dah dinasihati, maksudnya dia buat keputusan tak cabar recounting. Tak kisahlah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang advise dia, tapi
keputusan mencabar tu, kalau dia tak dengar cakap Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia boleh mencabar sebab dia calon. Tapi dia buat keputusan tak mencabar untuk recount. But kenapa sekarang nak cerita pasal benda tu? Itu nombor satu. Keduanya, saya tak tahu saya betul cakap atau tak. Saya cakap jugalah. Bila apa nama Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim kata look at the bigger picture. Maksudnya, Itu je perkataan dia. itu je. Tak ada benda Maksud- lain lebih dari tu kan. Tak ada. Maksudnya, collision ni, dia dah nampak lama dah. Datuk Seri Zahid dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dah nampak lama dah kerjasama politik. Which is another unnecessary issue yang membawa kepada akan ada banyak perdebatan-perdebatan yang tidak sepatutnya berlaku. Nampak tak? Saya akan balik pada conclusion dia ataupun akhirnya ni macam orang kata macam mana pusing pun akhirnya dia kembali kepada persoalan ni. Kenapa Samsul Iskandar keluarkan kenyataan ini? Dan kalau kita faham karakter, kalau kita faham Samsul Iskandar, kalau kita ikut pengalaman politik dia jarang cakap tak pakai otak. Jarang sangat cakap tak pakai otak. Dan seasoned politician ni, whatever he atau they say, dia mesti ada game plan. Dia mesti ada game plan. Ini pendapat saya lah, Dok. Macam saya kata, saya junior, mungkin bacaan saya tu tak tepat. Tapi dia create unnecessary debates among penyokong-penyokong politik. Saya dah tengok dalam grup WhatsApp ni, Masya Allah, dah macam-macam teori speculation, teori konspirasi, dah banyak dah ni. Jadi itu daripada saya, Dok. Saya tambah nanti saya tengok apa Dok cakap lah. Dia simple je ni pada saya. Samsul Iskandar ni kawan. Kenalan lama saya juga, bahkan senior saya di UIA sekali dengan Dr. Fadlina Menteri. Tapi apa yang beliau cakapkan pada saya tanpa saya mengetahui tentang soal benar atau tidak, tu nombor dua lah. Yang tu cerita tu biarlah orang kata apa, Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui tentang kesahihan tersebut. Tapi pada saya tak gentle lah. Sebab ataupun punca beliau mengungkapkan sedemikian, yang tu saya tak tahu. Tapi pada saya tak gentle. Perbincangan antara pemimpin politik ni untuk mengetahui rakyat Malaysia umumnya, semua parti ada berbincang. Semua parti. Bahkan urusan perbincangan parti-parti politik ni antara parti kerajaan ke, pembangkang ke, berlarutan sampai ke hari ni. Kita tengok macam-macam. Ada orang kata pembangkang pergi jumpa Perdana Menteri, ada orang kata parti ni nak keluar, ada orang kata parti ni nak masuk kerajaan, ada orang kata ini adalah politik. Ini adalah satu perkara yang normal dalam politik mana-mana negara satu dunia pun. Dan khususnya dalam konteks kita Malaysia. Jadi kalau betul lah Datuk Seri Anwar Ibrahim hubungi Samsul Iskandar mengatakan tengok bigger picture, mungkin dia prepare untuk agar sekiranya apa-apa berlaku, perbincangan dengan UMNO tu boleh diteruskan. Itu biasa. Betul. Okay. Dan kemudian kita pun tahu sementara dalam tempoh nak membentuk kerajaan ini, Bersatu pun ada jumpa dengan UMNO juga. Betul. Okay. Cuma tak dapat satu kata putus dan satu understanding. Okay. Dan kita pun tahu bahawasanya Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong pada waktu itu, Sultan Pahang ketika ini telah menitahkan agar dibentuk kerajaan, menitahkan Bersatu sendiri. PM Semua orang kan dapat titah yang sama. dapat titah yang Dia sama bukannya kata untuk pilih ni membentuk pilih kerajaan. tak. Ya betul. Semua kena. Tapi oleh kerana ketika itu Perikatan Nasional mengambil tindakan yang tak nak bergabung dengan alasan itu dan ini, kemudian PH mengambil langkah setuju untuk bergabung dengan sesiapa sahaja, termasuk BN, maka itulah jadinya kerajaan. Soal perbincangan awal dan sebagainya, plan, pada saya sangat subjektif untuk kita membuat satu hukuman ke atas, politik tak boleh bincang. Manalah dia orang bincang lah. Semua boleh bincang. Semua orang berbincang. Bahkan sebelum nak jadi calon pun dia kata main pujuk kan. Kalau tuan tak jadi calon boleh tak?
bagi saya tempat ni. Ini berbincang. Semua orang berbincang. Sebab apa? Sebab kita kena ingat, politik ini dia bukan agama. Dia bukan satu perkara yang boleh tak boleh diubah langsung. Betul. Dia sangat fleksibel. Sangat fleksibel, fragile. Jadi bila-bila masa boleh berubah. Tiba-tiba seorang ni daripada orang UMNO asalnya, dekat nak pilihan raya, besok nak pilihan raya, dia keluar lompat parti, join parti pembangkang. Selesai. Baru-baru ni Negeri telah membuktikan bahawasanya orang PAS Masuk tiba-tiba masuk bersatu beberapa hari sebelum jadi calon. Inilah politik dalam konteks hari ni. Jadi sekarang ni kita dah jadi kerajaan 2 tahun dah. Isu yang macam ni dibangkitkan. Masih membicarakan keabsahan pilihan raya 2 tahun lepas. Biar betul tak masuk akal lah. Jadi sepatutnya kita kena move on lah. Pada Syamsul Iskandar, sahabat saya ni, entah tak patutlah cerita macam tu. Cukup-cukup lah. Kalau betul pun, tak betul, wallahualam, anda tak tahu kesahihan kebenaran hal tersebut. Tapi tidak gentle lah kita bangkitkan hal seperti itu dalam keadaan kita bersama-sama dalam kerajaan perpaduan. Kerana walaupun mungkin entah tak cerita detail, tetapi ia membuka ruang polemik. Inilah polemik dia. Orang bercerita benda yang tak sepatutnya. Patutnya kita cerita benda pasal banjir, apa yang telah dibuat oleh kerajaan pusat, perihal pengurusan banjir, soal climate change seperti mana yang kita bincangkan, soal bajet, isu bajet. Ni kita kena cerita ni. Sekarang ni bila bangkitkan perkara-perkara macam ni, tidakkah ia secara tidak langsung memberikan apa dia panggil memberikan satu apa dia panggil kebimbangan, kegusaran kepada kerajaan perpaduan. Sebab untuk menyokong bajet ini perlu sokongan ramai orang ni. Betul. Tentunya perlu sokongan daripada UMNO bersama-sama sendiri. Mungkin lah kot. Jadi hal-hal yang macam ni boleh menimbulkan satu perkara yang suasana yang tidak baik. Wallahualam. Mungkin sebab ni lah Dok, pasal dia ketua susu politik. Jadi kerja dia main politik lah kot. Okey. Jadi semua bertenang. Kita harapkan ini adalah satu orang kata titik dalam perjalanan politik negara yang mungkin lepas ini akan dilupakan dan people akan move on, tak cerita banyak pasal cerita ni. Dan kita harap hari Jumaat nanti orang busy cerita pasal bajet 2025. Kita akan kembali dalam topik yang seterusnya kembali selepas ini. Relax bro.